Pulau Langkawi tidak hanya terkenal dengan legenda yang menjadi bualan hingga ke hari ini. Malah, ia turut menyimpan kepelbagaian hidupan laut yang terdapat di sini, terutama bagi golongan nelayan tempatan. Pertama kali melihat Bronok, pasti akan menyangka hidupan ini sebagai gamat mahupun timun laut. Namun, ia ternyata berbeza dan memiliki keunikan tersendiri. Shalini Husin antara nelayan yang menjadikan Bronok sebagai mata pencarian utamanya. Berusia 51 tahun, Shalini mula turun ke laut untuk mendapatkan Bronok sejak 4 tahun lalu. Bronok atau nama saintifiknya Acaudina molpadioides lazimnya hidup di kawasan pantai yang berselut. Walau jarang didengari, hidupan laut ini begitu sinonim dengan masyarakat di Pulau Langkawi dan mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk tempatan. Selain dibeli oleh peraih di pantai, Shalini yang mesra disapa sebagai Pak Su turut membawa pulang Bronok ke rumahnya di Kampung Batu Ara, Mukim Padang Mat Sirat. Kemudian isteri Pak Su akan mula mengambil alih tugas untuk membersihkan hidupan ini sebelum disimpan untuk jualan. Berasal dari Patani, Thailand, Maria Dahyada mula menetap di sini sejak 20 tahun lalu setelah membina rumah tangga bersama Pak Su. Amat arif dengan Bronok, namun ia bukanlah makanan kegemaran bagi ibu berusia 51 tahun ini. Tak tentulah, kadang makan, kadang tak. Rasa dia macam mana? Macam biasa masing lagu tu je lah. Maksud ni suka tak makan Bronok? Kurang sikit. Kurang sikit. Kenapa maksud? Tak apa nak ni sikit. Tak berapa lalu makan dia lah? Okay. Usai menyiang Bronok, ibu kepada 3 cahaya mata ini perlu memastikan hidupan laut eksotik itu dibersihkan dengan sempurna. Mesra disapa sebagai Mak Su, dia bertanggungjawab untuk memastikan bekalan Bronok terjaga bagi memenuhi tempahan pelanggan yang datang membeli di rumah mereka. Setiap 1 kilogram Bronok dijual dengan harga RM10. Macam dengan ayak ni bukan berlemek dah ayak ni. Kena ambil ayak lain lah pula. Ambil ayak lain bawa balik. Air laut juga? Air laut tu simpan siap dah tu. Okay. Dia memang kena simpan dengan air laut lah? Kena simpan ayak laut lah. Kalau simpan dengan air tawar biasa? Busuk lah, tak elok lah. Jadi biru tak boleh makan lah. Jadi lembut. Hanya selepas benar-benar bersih, barulah Bronok akan disimpan di dalam peti sejuk sementara menunggu pelanggan mendapatkan tempahan mereka. Hampir setiap hari, Pak Su dan adik iparnya akan turun ke laut untuk mendapatkan Bronok. Selain menggunakan sampan atau bot di tengah laut, lazimnya Bronok boleh diperolehi melalui 2 cara, sama ada mengutip di tepi pantai dengan cara menyelam. Bagi Pak Su dan kebanyakan nelayan di sini, mendapatkan Bronok dengan menggunakan bot lebih mudah dan menjimatkan masa. Sememangnya arif dengan lubuk kedudukan Bronok, mereka menurunkan pukat ke dalam air. Lalu membuat 1 hingga 2 pusingan sebelum mengangkat pukat. Bronok-bronok ini akan dipilih, hanya yang muda sahaja akan dibawa ke darat dan bronok tua akan dilepaskan semula ke dalam laut.
Setelah membuat 2 atau 3 pusingan bot, barulah mereka akan kembali ke daratan. Selain dibawa pulang untuk dijual di rumah, Pak Su turut memasarkan beronok kepada peraih. Beronok akan dibungkus terlebih dahulu di dalam plastik sebelum dijual. Kebiasaannya, jumlah bungkusan beronok yang akan dibeli oleh peraih tidak sama setiap hari. Ia turut bergantung kepada jumlah kehadiran pembeli di pasar dan kebiasaannya akan meningkat di hujung minggu. Tutup. Waktu yang satu lagi. Tidak hanya kepada peraih, antara pelanggan tetap Pak Su adalah Kak Ida yang membeli beronok sebagai antara menu di restoran tempatnya bekerja. Kak Ida akan terus menyiang beronok di tepi pantai sebelum ia dibawa ke restoran. Setiap hari, pasar awam ikan Padang Mat Sirat ini mula beroperasi seawal jam 7 pagi. Hujung minggu, lokasi ini sering menjadi tumpuan masyarakat sekitar untuk mendapatkan bekalan bahan mentah. Mula berniaga di sini sejak lebih 10 tahun lalu. Abdul Halim Muda menjual hidupan laut seperti kerang-kerangan dan juga beronok. Sambutan beronok ni kalau sebelum Covid, dia sekarang ni kalau habis banyak lah. Lah ni, bulan puasa laku. Bulan puasa laku. Bulan puasa ni memang lagi laju. Orang 20, 10, 20 laju. Sekarang ni kurang sikit. Dia ada hari-hari lah. Esok dia kurang, esok tak jalan. Walaupun nama beronok jarang didengari, ia sememangnya menjadi tumpuan masyarakat tempatan. Sesekali, ada juga pelancong dari luar negara yang menjadi pelanggan lelaki berusia 67 tahun ini dengan membeli beronok. Yang pelajar ni kena beli tak? Beli. Mak Saleh beli. Dia tanya apa? Cina beli. Tanya apa Pak Cina? Dia kata apa nama? Apa dia ni? Apa dia ni? Dia panggil apa nama? Lupa dah. Bukannya cakap pasal putih dia panggil... Apa saya lupa dah. Tapi dia Kamera apa kamera dia panggil? CC kamera dia panggil. Ni. Ya. dia kenal. CC kamera. Tapi dia kenal lah. Kenal. Dia tahu macam mana nak masak. Masuk dia tahu. Tanya Pak Cina. Dia pakcik beritahulah nak cara buat rabu dia tak boleh masak. Kali ini kami mengikuti Shalini Husin atau Pak Su, seorang nelayan yang menjadikan beronok sebagai mata pencarian utamanya. Berbanding turun ke laut menggunakan bot, kaedah mencari beronok dengan menyelam di pantai ini lebih sukar. Selain perlu menunggu air surut, ia juga memakan masa dan lebih tinggi risikonya. Jaga siput duri ya. Jadi siput duri. Maksudnya bila kita yang macam ni lah, yang macam yang untuk berjalan ni. Kita jalan waktu kita gagal tu jaga siput duri ya. Walau hasil jualan beronok bergantung kepada turun naik permintaan pelanggan, Pak Su masih setia turun ke laut bagi memenuhi tempahan. Kadang-kadang permintaan tu ada banyak, banyaklah kita ambil. Kalau kata sikit-sikit lah. Betul ke beronok ni ikut musim?
Tak. Dia 24 jam kalau dalam ni lah. Kalau dalam lah. Maksudnya kalau yang untuk yang cari beronok dengan berjalan ni Untuk berjalan ni waktu ayat turut lah. Macam ni tak boleh cari lah. susah nak cari lah. Cuma kecuali kita sakit lah. Kalau tak sakit kita turun cari. Anak dapat suara yang cari beronok juga? Tak. Tak seorang. Melihatkan kepada fizikal beronok ini, umum tidak mengetahui hidupan laut ini boleh dimakan mentah. Ini antara beronok yang kami dah dapatkan tadi. Saya bersama dengan Pak Su. Sekarang ni saya akan cuba untuk potong. Buang fungsi dia. Tak susah lah. Okey. Potong boleh potong lagu mana. Okay, kita kena bersihkan dulu dalam dia. Untuk mengetahui rasanya, saya akan cuba makan. Beronok ni teksturnya kenyal dan ia terasa masin. Mungkin masin daripada air laut itu sendiri. Dilatari hamparan bendang di hadapan restoran yang terletak di Kampung Padang Gaung Langkawi, restoran ini antara yang menjadi tumpuan dengan variasi juadah termasuklah kerabu beronok. Berasal dari Gombak, Selangor, ia merupakan kali pertama Abdullah merasai hidangan eksotik ini. Makan tak pernah. Hari ni first time lah rasa. Dia lihat macam perut, macam urat pun juga. Urat daging tu kan. Kenyal-kenyal, sedap lah. Rupa tengok dalam TV lah. Kalau live tak pernah lah. Selain dimakan mentah, beronok amat sesuai dijadikan bahan utama dalam pembuatan kerabu. Di restoran ini, kerabu beronok antara yang mendapat sambutan pelanggan. Antara bahan lain yang digunakan adalah cili kering, kelapa yang telah disangai, mangga, daun pucuk gajus dan daun cemumak. Beronok mempunyai sifat Allah kepada haba yang akan membuatnya cair sekiranya dimasak. Mula dibangunkan lebih 10 tahun lalu, ia diusahakan bersama oleh kaum keluarga Halijah Kasa. Orang luar lah selalu juga cari sebab dia pernah masukkan. Lazimnya mereka hanya mendapatkan bekalan beronok daripada Pak Su. Halijah akui kerabu beronok tidak hanya menjadi tumpuan masyarakat tempatan, bahkan turut digemari pelancong dari dalam dan luar negara. Suka mangga, kita kawal lagi nak sampai dia spicy lah. Malah, ia antara menu utama di majlis-majlis keraian penduduk di sini. Okey, selalunya kita jual lebih kurang macam ni lah, RM3 ke atas lah. Selalunya RM3 lah macam ni, banyak macam ni. Okey, ini kerabu yang dah disiapkan oleh Kak Halijah. Cara penyediaan seperti ini memang biasa diaplikasikan di kedai Kak Ian ni. Jadi sekarang saya nak rasa. Ni dek, kita makan sama, jom. Dia ambil satu, Kak ambil satu. Campuran bahan-bahan di dalam kerabu ini menjadikan beronok sememangnya lazat untuk dinikmati. Okey, berbanding yang saya dah makan mentah tadi, beronok yang telah dijadikan kerabu ni rasanya lebih lazat dengan campuran kelapa yang macam tadi Kak Halijah buat ni semua. Dan
rasa masin tu dah berkurangan lah berbanding yang dimakan mentah. Fizikalnya kemerah-merahan, licin dan berkilat. Mungkin menimbulkan persepsi tidak menyenangkan bagi sesetengah individu. Namun, ia sumber rezeki bagi golongan nelayan seperti Pak Su dan juga antara menu yang sering menjadi kebanggaan penduduk di Pulau Langkawi.